Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Anissa Dollars dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 10 November 2020. Kerajaan negeri akan mempunyai sumber kewangan yang kukuh selepas memungut hasil jualan petroleum berjumlah 1.25 bilion ringgit pada tahun depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata dengan adanya hasil kutipan itu, sudah tentu ianya akan memberi manfaat kepada pembangunan negeri ini. Kita akan mempunyai hasil yang lebih besar daripada apa yang kita anggarkan. Dan saya harap dan saya yakin belanjawan kerajaan negeri kali ini mungkin lebih expansionary juga, lebih besar daripada tahun-tahun yang lepas. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menghadiri Majlis Taklimat Pembangunan Daerah Tambunan bagi tahun 2020 di Pejabat Daerah Tambunan. Pada masa sama, Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri menyambut baik pengumuman belanjawan 2021 antaranya memperkasakan sistem kesihatan negara bagi berdepan pandemik COVID-19. Selepas majlis ini, beliau turut menyampaikan sumbangan berbentuk makanan dan peralatan perlindungan diri PPE daripada Junior Chamber International JCI Intan kepada petugas Barisan Hadapan Daerah Tambunan. Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU menyambut baik belanjawan 2021 yang memperuntukkan 1 bilion ringgit kepada Kementerian Kesihatan KKM bagi membendung pandemik COVID-19. Presidennya Ajulahin Japin berkata peruntukan itu amat bertepatan dalam situasi negara khususnya Sabah yang terjejas teruk. Sebahagian peruntukan berkenaan yang dihaskan untuk penyediaan peralatan perlindungan diri PPE kepada petugas Barisan Hadapan KKM diharap dapat menyelesaikan isu kekurangan PPE yang sering dihadapi petugas ketiga ini. Maklum balas daripada ahli kita, petugas Barisan Hadapan, terutama mereka yang bertugas di luar bandar Kota Kinabalu, memang kita mendapat maklum balas bahawa kekurangan PPE ini satu harapan besar bagi pihak kesatuan agar kekurangan PPE ini akan selesailah selepas ini. Ajulahin mengulas mengenai belanjawan 2021 di pejabatnya di Kota Kinabalu. Peruntukan 1 bilion ringgit tersebut antaranya merangkumi pembelian bekalan reagen, kit saringan, PPE dan cecair pembasmi kuman kepada petugas Barisan Hadapan dan 150 juta ringgit kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara bagi menyelaras usaha memerangi COVID-19. Perkembangan COVID-19, jumlah kes baru positif COVID-19 di Sabah menunjukkan penurunan apabila 370 kes dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes kini 20,792. Sebanyak 7 kes kematian direkodkan iaitu 3 di Sandakan, 2 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Tuaran dan Tawau. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sehingga kini seramai 2,992 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 753 di hospital manakala 2,239 di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam unit rawatan rapi ICU ialah 68 orang manakala 20 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara maya di Kota Kinabalu. Sebanyak 2 kluster baharu direkodkan iaitu kluster Numbak di Kota Kinabalu melibatkan 8 kes dan kluster Nahaba di Kota Blud melibatkan 25 kes. Daripada 370 kes baharu itu, sebanyak 35.41% atau 131 kes adalah dari Tawau, Kota Kinabalu, Tuaran dan Sandakan yang berpunca daripada saringan kontak rapat, manakala selebihnya iaitu 239 kes adalah dari lain-lain kategori. Terdapat 980 katil di hospital COVID-19 dan 8,583 katil di PKRC, menjadikan jumlah keseluruhan 9,563 katil di Sabah. Peratusan penggunaan katil adalah 31.29%.
Sebanyak 9 daerah di Sabah telah menerima bantuan makanan berzat di bawah kendalian Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat bersama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS bagi membantu kanak-kanak dari keluarga B40 dan kanak-kanak orang kurang upaya. Okey, yo. Setakat ini sudah 9 daerah yang telah menerima manfaat daripada program ini dan kita harap program ini dapat diteruskan untuk memberi kemudahan kepada golongan kanak-kanak yang disasarkan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Insinyur Syahelmi Yahya berkata demikian kepada media selepas mengagihkan bantuan makanan berzat kepada kanak-kanak B40 dan OKU di Pasir Putih Putatan. Rasa gembira lah sebab sekarang ni keadaan kita COVID kan. PKPB lagi, susah mau bergerak keluar. Ada bantuan gini, senang lah. Macam tadi pun diorang macam happy saya itu dapat begituan. Diorang minta gambar lagi tadi. Itu sialah. Memang diorang happy lah. Suka macam diorang suka lah dapat bantuan begitu. 9 daerah menerima bantuan tersebut iaitu Suk, Sipitang, Kemabong, Nabawan, Kuala Penyu, Beaufort, Ranau, Kudat dan Putatan. Pembayaran zakat perniagaan oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC kepada Pusat Zakat Sabah PZS memudahkan kerajaan membantu 8 golongan asnaf terutama ketika negeri berhadapan pandemik COVID-19. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Arif percaya bantuan tersebut dapat meringankan beban golongan berkenaan seterusnya meneruskan kehidupan pada waktu sukar ini. Saya memohon menyeru kepada pihak-pihak yang sudah sampai masanya untuk menunaikan zakat seperti JLC dan badan-badan perniagaan yang lain dapat tampil untuk menunaikan tanggungjawab mereka dalam menunaikan zakat perniagaan ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Pembayaran Zakat Perniagaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Holdings bagi tahun 2019 bernilai RM53,585 dan 83 sen kepada PZS di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Pembayaran zakat perniagaan ini diserahkan Pegawai Eksekutif DBKK Holdings Karim Rahim kepada Setiausaha PZS Ustaz Ramlan Awang Ali. Datuk Arifin juga berkata MUIS merangka 6 program utama dalam menangani penularan pandemik COVID-19 termasuk memberi bantuan one-off berjumlah lebih RM900,000 kepada penerima bantuan bulanan asnaf fakir. Katanya bantuan bernilai RM3,000 juga akan diberikan kepada setiap 100 buah masjid terpilih di negeri ini selain dana RM1.4 juta kepada Kementerian Kesihatan KKM bagi mendapatkan keperluan perubatan di hospital dan klinik kerajaan di Sabah. Agensi kerajaan dan syarikat korporat digalakkan tampil menghulurkan sumbangan bagi membantu golongan terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata sumbangan itu penting sebagai menyokong usaha kerajaan dalam menangani ancaman COVID-19 di negeri ini. Menurut Datuk Masidi, walaupun kerajaan menyediakan peruntukan untuk tujuan itu, namun masih banyak kemudahan dan keperluan lain yang perlu disediakan, termasuk keperluan petugas barisan hadapan di hospital. Harapan saya ialah lebih ramai, lebih banyak syarikat-syarikat, orang-orang perserangan dan siapa sahaja untuk sama-sama menghulur bantuan agar kita dapat membantu lebih banyak kepada frontliners kita, ya. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk membeli peralatan yang diperlukan dan lain-lain penggunaan yang mereka perlukan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima cek bernilai RM50,000 daripada AIM yang diserahkan oleh pengerusinya Datuk Seri Panglima Lajim Ukin di Wisma Enterprise Kota Kinabalu.
Sementara itu, Pengerusi Lembaga Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, Datuk Seri Panglima Lajim Okin berkata keprihatinan syarikat berkaitan kerajaan GLC menyalurkan bantuan makanan bukan sahaja meringankan beban mereka yang terjejas, malah memastikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat terus terjamin. Katanya ia juga sebagai tanda sokongan GLC kepada kerajaan dalam memutuskan rantaian pandemik COVID-19 di negara ini agar semua sektor ekonomi pulih dan beroperasi seperti sedia kala. Kita menyahut seruan kerajaan supaya JLC kerajaan, badan-badan swasta perlu juga mengambil perhatian mengenai dengan pandemik COVID-19 di mana kita perlu memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang terkesan daripada COVID-19 ini. Datuk Lajim ditemui pemberita dalam program Bakul Kasih Amanah Ikhtiar Malaysia di Beaufort. 1,500 penduduk dalam Parlimen Beaufort menerima sumbangan bekalan makanan. Terdahulu dalam program berasingan Pertubuhan Penduduk Kampung Ghana Membakut menyerahkan bantuan bekalan makanan kepada 250 ketua isi rumah Kampung Kimanis Baru, Kampung Ghana, Kampung Bawan dan Kampung Tandoi di Membakut. Bantuan ini sebenarnya adalah ditaja oleh Yayasan Hasanah daripada pakej ekonomi rangsangan prihatin lah. Dari melalui dana ini kita ada projek selama 5 bulan di mana salah satunya bantuan makanan untuk 3 bulan dan kemudian kita juga ada projek untuk bantuan persekolahan anak-anak. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Kota Kinabalu telah mengagihkan lebih 600 bantuan bakul makanan dianggarkan bernilai lebih RM33,000 sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan. Pengerusinya Remy M. Gunsala berkata agihan tersebut dilakukan secara berperingkat di beberapa perkampungan sekitar Kota Kinabalu. Menurut Remy, penerima terdiri daripada mereka yang disenaraikan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sebelum saringan akhir dilakukan pihak BSMM. Ia bagi memastikan penerima adalah golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan belum menerima apa-apa bantuan daripada pihak lain sama ada kerajaan mahupun badan bukan kerajaan NGO. Kita akan meminta senarai nama yang mereka akan syorkan untuk diberi, yang mereka rasa memerlukan perhatian yang lebih berat lah. Jadi lepas itu kita akan saring di pejabat kami sama ada mereka mendapat apa-apa bantuan lain daripada NGO ataupun daripada kerajaan, dan jika tiada kami akan terus salurkan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas penyerahan bantuan bakul makanan di Kampung Tombongon, Kampung Bongkut, Bukit Kokol Manggatal dan Kampung Pomo Podon Inanam. Baik, sekian berita pagi Sabah budayakan norma baharu pandemik COVID-19. Belum berakhir, saya Anissa Dolas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.